Nama saya Nur Anissa binti Umar, S5891. Saya akan membincangkan berkenaan dengan tajuk mengenal pasti faktor rasuah dalam kalangan pasukan keselamatan kerajaan dan kesannya terhadap kedaulatan negara. Okey, apa yang kita perlu tahu berkaitan dengan rasuah ini? Okey, rasuah ini bawa maksud sebagai satu penerimaan atau pemberian suapan dalam pelbagai bentuk, sama ada upah, wang, diskaun, hadiah, jawatan, bonus dan undi bagi menjadi galakan kepada seseorang individu kerana telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tugas rasmi dan penting. Apa lagi berkaitan dengan rasuah ini yang boleh kita ketahui? Okey, rasuah ini juga dikenali sebagai duit kopi, sogokan, suapan, tumbuk rusuk, makan suap, bawah meja, wang saku dan sebagainya. Istilah-istilah ini lebih dikenali dalam kalangan masyarakat untuk mereka lebih memahami berkaitan dengan rasuah. Pada masa yang sama, rasuah ini tidak hanya berlaku di negara-negara miskin dan tidak membangun, tetapi rasuah juga turut berlaku pada negara-negara yang maju atau negara kaya dalam skala yang lebih besar, sehingga memberikan kesan yang begitu mendalam terhadap global dan menjejaskan kehidupan setiap masyarakat di seluruh dunia. Pada tajuk pembincangan saya kali ini, saya lebih menekankan berkaitan dengan isu rasuah yang berlaku dalam kalangan penjawat awam, iaitu pasukan keselamatan kerajaan yang terdiri daripada pegawai polis, bomber, tentera dan pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ, yang mana pasukan keselamatan kerajaan ini termasuk dalam golongan penjawat awam di Malaysia. Penjawat awam ini merupakan seseorang individu yang memegang jawatan sepanjang tempoh yang telah diperkenan yang di-Pertuan Agong YDPA. Okey, seterusnya kita masuk pada analisis isu. Apa yang kita dapat lihat di dalam analisis isu ini, terdapat dua perkara yang telah dibincangkan, iaitu berkaitan dengan faktor rasuah dan juga kesan rasuah ke atas kedaulatan negara. Okey, kita akan huraikan satu persatu berkaitan dengan faktor dan juga kesan rasuah ini. Bagi faktor rasuah yang pertama ialah berkaitan dengan pengambilan dan juga gaji, yang mana gaji ini merupakan sejumlah wang yang diberikan oleh majikan kepada pekerja di bawah jagaan mereka atas setiap kerja yang telah dilakukan mengikut masa atau jam yang telah ditetapkan pada hari-hari bekerja. Oleh itu, sekiranya kadar gaji ini meningkat, akan menyebabkan semakin berkurangnya masalah rasuah yang berlaku. Dan sebaliknya, sekiranya kadar gaji rendah, akan menyebabkan masalah rasuah ini terus meningkat dari semasa ke semasa, terutamanya dalam kalangan penjawat awam, iaitu pasukan keselamatan kerajaan di sesebuah negara. Hal ini kerana pada masa kini, kos sara hidup yang tinggi tidak setimpal dengan kadar gaji yang diterima oleh setiap pekerja pada masa kini, menyebabkan mereka bertindak untuk mencari alternatif lain bagi memperolehi wang dengan mudah dengan cara penglibatan diri dalam jenayah rasuah ini. Kerana melalui rasuah, mereka akan memperolehi wang dengan kadar yang cepat dan banyak. Bagi faktor rasuah yang seterusnya adalah berlakunya masalah ketulusan dalam sistem kerajaan. Apabila timbulnya masalah ketulusan dalam sistem kerajaan ini adalah disebabkan oleh kegagalan dalam sistem pentadbiran itu sendiri serta kurang pemantauan dari pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan agar sistem ini tidak mudah dicerobohi oleh insan yang hanya mementingkan diri sendiri. Okey, selain itu, masalah ketulusan dalam sistem kerajaan ini berlaku disebabkan oleh sesebuah organisasi yang masih mengamalkan atau mengekalkan lagi budaya lama seperti tidak peduli, selalu mengampu, takut untuk melaporkan sesuatu dan tidak mahu melaporkan kesalahan yang dilakukan atas sebab kepentingan diri sendiri, sedangkan ia amat menyalahi peraturan dan undang-undang yang sedia ada. Hal ini menyebabkan masalah rasuah terus berkembang
berkembang dengan pesat. Faktor yang seterusnya adalah berkaitan dengan pengaruh demokrasi dan sistem politik. Salah guna kuasa akan berlaku bukan sahaja oleh pasukan keselamatan atau penguat kuasa yang menerima rasuah tersebut, tetapi juga ada sesetengah masalah rasuah ini berlaku dalam kalangan ahli politik di sesebuah negara itu kerana bertindak memberikan rasuah kepada orang lain, sebagai contoh penjawat awam seperti pasukan keselamatan. Selain itu, terdapat pelbagai kesan negatif rasuah terhadap kedaulatan sesebuah negara sekiranya terus diamalkan. Antaranya ialah imej negara akan terjejas, yang mana imej negara ini melambangkan bagaimana pentadbiran sesebuah negara itu dijalankan oleh setiap negara, dan negara lain akan memandang imej negara itu sebelum melakukan sebarang aktiviti ekonomi seperti pelaburan dan sebagainya. Jadi, apabila rasuah ini berlaku, ia akan merebak atau melarat sehingga dapat mengurangkan keyakinan orang ramai terhadap kecekapan dalam sistem perundangan negara. Kesannya, imej negara akan terjejas. Seterusnya, kesan daripada rasuah ini juga akan melahirkan pegawai yang tidak amanah. Apabila jenayah rasuah ini terus berlaku, akan melahirkan lebih ramai lagi penjawat awam seperti pasukan keselamatan yang tidak jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab yang diberikan, sehingga boleh menyebabkan tercetusnya huru-hara dalam setiap urusan kerja yang dilakukan. Pada masa yang sama, pegawai yang tidak amanah ini mampu memusnahkan sesebuah organisasi itu, dan pentadbiran negara juga turut akan terjejas dengan mudah. Okey, kita beralih pada kesan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan pelaburan serta pelaburan langsung asing dan aliran masuk modal. Hal ini disebabkan oleh jenayah rasuah ini akan menghalang penyertaan kemasukan tempatan dan kemasukan pelaburan asing dalam sesebuah negara itu. Untuk pengetahuan semua, pelaburan langsung asing ataupun FDI ini sangat penting dan merupakan salah satu sebab untuk melakukan pelaburan walaupun berlakunya pertukaran pemerintah di sesebuah negara itu. Pelaburan akan tetap dijalankan oleh pemerintah yang baru. Sekiranya tiada sebarang aktiviti pelaburan berlaku, akan mampu menjejaskan peniaga kecil dan masyarakat di sesebuah negara kerana mereka tidak akan mempunyai pekerjaan yang tetap dan tempat untuk menjalankan sebarang aktiviti perniagaan. Selain itu, sebelum melakukan sebarang aktiviti pelaburan, setiap pelabur akan melihat indeks rasuah di sesebuah negara itu sama ada rendah atau tinggi, kerana jika indeks rasuah tinggi, ia akan menyebabkan pelabur asing itu merasa ragu-ragu untuk melabur di negara tersebut, berpunca daripada sistem keselamatan yang lumpuh dan sistem kerajaan yang tidak telus, sehingga boleh berlakunya jenayah rasuah dalam kalangan penjawat awam, terutama sekali pasukan keselamatan dalam negara. Seterusnya, untuk pengetahuan semua, pelaburan asing ini juga akan berkurang apabila terdapat peningkatan kos pentadbiran dan urus niaga yang berlaku disebabkan oleh rasuah yang berleluasa. Rasuah ini juga akan menyebabkan kadar inflasi dalam sesebuah negara itu meningkat, terutamanya membabitkan kos sara hidup setiap rakyat, yang mana harga barang dan perkhidmatan akan meningkat. Okey, kita beralih seterusnya kepada cadangan. Di sini terdapat beberapa cadangan yang dapat diberikan untuk mengatasi atau membantras masalah jenayah dalam kalangan pasukan keselamatan kerajaan. Antara cadangan yang dapat diberikan bagi mengatasi masalah rasuah ini ialah dengan cara menaikkan kadar gaji atau allowance yang diterima oleh penjawat awam, terutama sekali pasukan keselamatan kerajaan ini, kerana mereka antara
antara salah satu penjawat awam yang diberikan tanggungjawab yang berat untuk dipikul kerana ia berkaitan dengan keharmonian negara serta rakyat. Jadi, apabila kadar gaji meningkat dalam kalangan penjawat awam, masalah kos sara hidup yang tinggi terutama sekali di kawasan bandar akan dapat diatasi dengan segera. Cadangan yang kedua ialah kerajaan juga perlu mengadakan kempen yang boleh disertai oleh setiap penjawat awam bagi memberikan kesedaran dan penerangan yang lebih mendalam kepada mereka berkaitan dengan impak buruk kehidupan yang bakal diterima sekiranya melakukan jenayah rasuah ini secara berterusan dalam setiap tugas yang diamanahkan oleh pihak atasan. Pembuatan kempen ini akan diterima secara meluas kerana ia merupakan salah satu elemen yang paling kritikal dalam program anti rasuah sesebuah negara melalui penglibatan masyarakat sivil. Selain itu, pemasaran sosial boleh memberi sumbangan penting kepada penciptaan suasana dalam kehidupan yang tidak menggalakkan penipuan dan rasuah di negara ini. Cadangan yang seterusnya ialah kerajaan perlulah mengetatkan penguatkuasaan undang-undang dengan cara mengenakan denda yang sewajarnya sama ada berupa wang atau penjara kepada setiap individu yang bertindak melakukan jenayah rasuah. Dengan cara ini dapat memberikan pengajaran atau iktibar kepada setiap masyarakat agar takut dan tidak mengambil langkah mudah untuk hidup mewah melalui cara menerima atau memberi rasuah kepada orang lain. Kita beralih pada kesimpulan. Apa yang dapat disimpulkan di sini, rasuah ini amat berbahaya dan dapat melumpuhkan sistem organisasi kerja yang sedia ada kerana ia akan melibatkan pelbagai pihak dalam jangka masa yang singkat. Walaupun melalui rasuah ini dapat merasa kemewahan hidup, tetapi itu hanyalah seketika kerana setiap hukuman yang bakal diterima adalah sangat berat dan akan menyebabkan ahli keluarga turut menerima pada yang mana mereka akan merasa malu akibat dihina oleh masyarakat yang lain. Oleh itu, kerajaan dan pihak yang bertanggungjawab haruslah segera bertindak untuk membantras masalah rasuah dalam kalangan penjawat awam, terutama sekali bagi pasukan keselamatan kerajaan kerana mereka merupakan individu yang boleh dijadikan contoh kepada setiap masyarakat. Sekian, terima kasih.